أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat meneruskan pengajian kita, iaitu pada muka surat 328. InsyaAllah kita akan memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz nanti. Kemudian sebelum itu sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ringkas kita, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman. Ustaz, apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat, Ustaz Safri, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Khair, dapat insya-Allah. bersama kita pada kali ini Ustaz Safri. Dan kita tidak asing lagi lah, Ustaz selalu memang menjadi tim My Quran Time dalam menyediakan ataupun kita kata bahan-bahan untuk My Quran Time. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan kepada Ustaz Fazrul terus sihat untuk My Quran Time, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan pada hari Jumaat ini kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan kepada Ustaz Fazrul sehingga bila dapat bersama kita insya-Allah pada hari-hari mendatang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita memperhatikan muka surat 328 dan sinopsisnya adalah yang pertama, anak cucu Nabi Ibrahim, iaitu pada ayat 73, daripada ayat 74 sampai ayat 75 mengisahkan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Kemudian ayat 76 sampai ayat 77 iaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian pada ayat 78 sampai ayat 81 kisah Nabi Daud alaihissalam dan putera baginda iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita melihat ayat demi ayat daripada muka surat 328 ini. Insya-Allah daripada ayat 73 sampai ayat 75 akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Tafadhal. Baik, terima kasih Fadhil Ustaz Safri, hafizahullah, selaku pentadabbur kita pada kali ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita dapat meneruskan My Quran Time baca faham amal, dan kita meneruskan pengajian Al-Quran kita pada muka surat 328. Kita sama-sama mulakan pengajian kita dengan doa ringkas kita, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Alhamdulillah. Dan Ustaz Safri, dalam sinopsis tadi saya melihat begitu banyak deretan nama-nama kisah yang agung, kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sudah pasti banyak pengajaran dan ibrah dapat kita ambil pada sesi kali ini, muka surat 328. Namun insya-Allah kita bacakan terlebih dahulu, mudah-mudahan keberkatan Allah Taala menurunkan rahmat kepada kita, dan insya-Allah kita akan memahami apakah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca terlebih dahulu ayat 73 hingga ayat 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar membuat kebaikan, mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melihat ayat 73 ini, mari sama-sama kita melihat pada ayat sebelumnya. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, iaitu anugerah berupa keturunan, iaitu Nabi Ishaq, dan cucu baginda Ibrahim alaihi salam iaitu Nabi Yaqub. Semua anak cucu Nabi Ibrahim alaihi salam dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnahum a'imma, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, artinya kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah keturunan yang baik, sebab Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, Nabi Ibrahim adalah seorang ayah, Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang ayah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hikmah, diberikan ilmu pengetahuan, diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ustaz apa yang terlahir daripada mereka zuriat salih dan salihah. Kita seperti gambaran pada ayat 73 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada mereka, iaitu fi'lal khairat, mereka melakukan kebaikan demi kebaikan. Di antara kebaikan yang mereka lakukan apa? Iaitu wa iqamis salah, wa iqamas salah, mereka mendirikan salat, wa ita'az zakat, mereka menunaikan zakat. Kalau kita perhatikan ustaz, pada perkataan iqamas salah wa ita'az zakah di sini ada mesej yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu berupa hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah solat, dan hubungan sesama manusia melalui zakat. Inilah yang menjadi
tonggak kepada setiap para nabi, para pemimpin yang cintakan kebaikan, yang cintakan kepada keturunan saleh dan salihah. Mereka sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan manusia. Wa kanu lana abidin. Semua anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka menjadi seorang hamba yang memperhambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya pada muka surat ini Ustaz, banyak kisah-kisah nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara Nabi Lut, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ini merupakan salah satu bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada rasul. Kalau kita tanya Ustaz, kenapa banyak kisah disebutkan di dalam Al-Quran? Rupanya salah satu daripada kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kalau kita kajian dalam ilmu Al-Quran, dia adalah untuk memberikan satu kegembiraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara kisah-kisah yang disebutkan ini adalah sebagai tasliyah, untuk menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perjuangan para nabi ini Ustaz. Perjuangan mereka ini adalah sangat-sangat susah. Sebab apa perjuangan? Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, perjuangan dia untuk memberikan atau mentauhidkan umat dan mengajak manusia, hatta kepada ayah dia sendiri diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Ibrahim menjadi seorang anak, dia tetap juga menghormati dan mematuhi apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 74, kalau kita perhatikan di sini ada kisah Nabi Lut alaihi salam. Wa lutan atainahu hukman wa ilma. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Lut iaitu hukman wa ilma, iaitu satu kebijaksanaan dan satu ilmu pengetahuan. Itu kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat memimpin, dia dapat berdakwah, dia dapat islah, menyampaikan kepada umatnya agar tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa najainahu minal karbil lati kanat ta'malul khaba'is. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam daripada kekacauan, daripada siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka bersama keluarganya daripada kehancuran, kemusnahan, daripada azab-azab Allah Subhanahu wa taala disebabkan yang dilakukan oleh umatnya tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang terbaik, iaitu Allah masukkan Nabi Lut dan para pengikutnya mendapatkan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz boleh bacakan satu ayat lagi ni, iaitu pada ayat 75 itu. Ya. Insya-Allah begitu hebat sekali kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana kata Ustaz Safri tadi, kisah-kisah ini semua antaranya untuk menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, dan sebenarnya menjadi penghiburan bagi hati-hati kita semua. Ustaz Safri, kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengar kisah para nabi macam mana mehnah, tribulasi, ujian yang besar menghadapi mereka. Kita juga pada hari ini melalui jalan itu mudah-mudahan menjadi motivasi, sumber kekuatan kepada kita. Penting untuk kita belajar kisah-kisah para nabi ini. Baik, kita nak pasak satu ayat, ayat 75. Okey, ayat 75, pendek saja ayat ni, insya-Allah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami maksudkan dia ke dalam rahmat kami, sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, wa adkhalnahu fi rahmatina. Kenapa Nabi Lut alaihissalam dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kerana beliau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diberikan kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian
baginda sentiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keimanan dan agama Islam, maka sentiasalah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia termasuk orang golongan orang yang soleh. Artinya Nabi Lut apabila baginda melakukan ataupun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kepada Nabi Lut alaihissalam ganjaran dan digolongkan mereka adalah hamba-hamba yang soleh. Hamba yang soleh ni ustaz adalah hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ada hamba yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba yang soleh. Amin. Maka perkataan kita pada hari ini iaitu pada muka surat 328 iaitu perkataan zakah, iaitu zakawa, maksudnya adalah baik, suci, bersih, bertambah, iaitu pada perkataan pada ayat yang berbunyi iaitu wa iqamas salah wa ita'az zakah, iaitu sebanyak 59 kali disebut di dalam Al-Quran. Artinya zakat ini artinya mensucikan diri dan mensucikan harta dan termasuk juga mensucikan jiwa kita agar kita menjadi insan-insan yang cemerlang dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang soleh. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih pada ayat 76 sampai ayat 77. Kita minta ustaz baca ayat tersebut. Baik, insya-Allah kita teruskan untuk bacaan daripada ayat yang ke-76 hingga 77. Dua ayat lagi kita baca sebelum kita berehat daripada surah Al-Anbiya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim wa nasarnahu minal qawmil ladzina kadzabu biayatina innahum kanu qawma sawin fa'aghraqnahum ajma'in. Sadaqallah. Allah Subhanahu wa taala firman pada ayat 76, dan ingatlah kisah Nabi Nuh alaihissalam sebelum itu ketika dia berdoa, kami yang perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya daripada bencana yang besar, dan kami menolongnya daripada orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka kesemuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini kisah, satu lagi kisah ustaz. Ya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam, nabi yang terkenal dengan ulul azmi dan nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang pertama yang membimbing manusia, sebab bermulanya kesyirikan berlaku di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada Nabi Nuh alaihissalam sehingga Nabi Nuh diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala segala permintaannya. Yang penting pada ayat ini ustaz, kalau kita perhatikan, kalau kita bertanya balik kenapa Nabi Nuh alaihissalam diberikan fastajabnalah, artinya diperkenankan doa dia. Sebab kalau kita perhatikan Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda diperintahkan untuk membuat bahtera, Nabi Nuh tidak mempersoalkan apa yang ingin dibuat.
Tapi bila disebutkan buatlah bahtera, Nabi Nuh alaihissalam langsung membuat bahtera. Artinya seorang nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu gambaran kepada kita yang Allah sebutkan kisahnya kepada kita hari ini. Artinya tak sentiasalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan ketaatan tersebut kita menjadi insan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan daripada karbil azim. Karbil azim artinya susah payah dan siksaan yang sangat besar. Kalau zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka ditenggelamkan dengan air bandang yang sangat hebat. Mudah-mudahan dengan kita melakukan amal kebaikan, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesusahan hidup, wabak penyakit dan yang melanda pada manusia pada hari ini. Jadi marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dan hidayahnya, kita menjadi insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita diselamatkan daripada wabak penyakit yang melanda dunia pada hari ini. Kita berehat seketika, kemudian kita akan sambung selepas ini. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. Sadaqallahul azim. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, sesungguhnya dia termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang terus setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Alhamdulillah kita dah bincang separuh muka surat daripada muka surat 328. Selepas ni kita akan menyelusuri lagi bahagian kedua muka surat 328 ini. Sudah pasti kisah menarik para Nabi alaihissalam yang kita semua cintai seluruh jiwa dan raga kita, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melihat ayat seterusnya, kita nak sambung sedikit pengajian tajwid kita pada kali ini. Baik, pada tajwid pada kali ini, semalam kita bahaskan tentang at-tafkhim, suara tebal dalam bacaan Al-Quran. Hari ini tentang lawan tebal, itu suara nipis. Dalam Quran sama ada dua saja, huruf itu tebal ataupun nipis. So hari ini kita nak belajar sifat nipis atau disebut at-tarqiq. Masuk bahasa dia ialah nipis. Secara istilahnya ia menyebut huruf-huruf tertentu daripada huruf Al-Quran itu dengan suara atau pembacaan yang nipis. Kalau huruf tebal, suara tu gema, suara tu memenuhi mulut kita. Qa yang semalam kita sebut. So dia menghala ke lelangi atas kita. Qubbatul hanak, ya, kita punya kubah ataupun lelangi atas kita macam kubah tu kan. Hari ini nipis lawan kepada gema tu, dia tak gema. Maksudnya suara kita tu dia keluar daripada mulut macam tu. Dia nipis, dia mendatar begitu. Dia lawan dia nipis suara kita dia tidak gema menghala ke langit, bahkan dia keluar daripada mulut seperti biasa. Kalau kita lihat contoh dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, dalam slide kita yang seterusnya, iaitu ayat pertama kita baca ayat 73 tadi. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim ila akhir ayat. Maksudnya dalam ayat ini semua huruf-huruf dalam ayat yang kita baca ni, contoh huruf-huruf ini adalah huruf yang kita baca dengan nipis.
waja'alnahum na wa auhayna. Suara berbeza kalau kita baca wa auhayna. Kalau kita tak perhatikan setiap huruf tu, maka sifat tu jadi tebal. Asal dia na jadi no. Mungkin orang yang biasa cakap no. Tiba-tiba baca Quran dia terpengaruh pula bahasa percakapan dia. Maka dia boleh membawa. Bila baca Quran, kita ikut disiplin Quran. Wallahu a'lam. InsyaAllah bila kita perhatikan isi kandungan Al-Quran, apabila ayat-ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hikmah kepada kita sesuai dengan makhraj dia, sifat dia, huruf dia, maka terkeluar ayat-ayat yang indah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita melanjutkan tadabbur kita pada hari ini. Insya-Allah kita meneruskan iaitu pada ayat 78 sampai ayat 81. Ia adalah menyangkut kisah berkaitan dengan kisah Nabi Daud alaihissalam. Kita tadi dah menelusuri sedikit sebanyak iaitu kisah Nabi Ibrahim diberikan anugerah iaitu zuriat salih dan salihah. Kemudian kisah Nabi Lut alaihissalam, baginda diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kisah Nabi Nuh alaihissalam juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab mereka sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita saksikan insya-Allah apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita persilakan Ustaz untuk membaca ayat daripada 75 sampai 81. Baik, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Bila Ustaz sebut tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, saya sendiri sebelum baca pun saya rasa tak sabar-sabar nak tahu kisah apa tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dua susuk tubuh yang begitu hebat diceritakan dalam Al-Quran. Namun jom sama-sama kita baca Al-Quran ayat 78 hingga 81. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan selepas ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. صدق الله. Dan ingatlah kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika kedua-duanya memberikan keputusan mengenai ladang, kerana ladang itu dirosakkan oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami merasakan keputusan yang diberikan oleh mereka dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bagaimana kisah Nabi
Daud alaihissalam dan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini merupakan salah satu bimbingan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila melakukan satu keputusan atau menghakimkan sesuatu perkara. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran kepada kita tentang bagaimana Nabi Daud alaihissalam meletakkan suatu hukum, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang nabi iaitu Nabi Sulaiman menjelaskan sesuatu hukum yang berkaitan dengan ladang yang dimakan oleh seekor kambing ataupun yang dimakan oleh kambing-kambing yang dimiliki oleh orang ataupun sahabat mereka ataupun orang lain daripada kaum Nabi Daud alaihissalam. Maka apa yang berlaku ketika Nabi Daud alaihissalam didatangi oleh sejumlah kaum mereka, iaitu menceritakan tentang apa yang berlaku dekat kebun mereka yang dimakan oleh kambing. Maka Nabi Daud alaihissalam memberikan satu hukuman, iaitu kambing tersebut diambil oleh oleh tuan kebun yang dimakan kebunnya tadi. Perkataan tersebut didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam Ibnu Katsir menyebutkan pada ketika itu Nabi Sulaiman berumur 11 tahun. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan kepada ayahnya sesuatu pendapat, wahai ayahanda, keputusan yang lebih baik adalah orang yang memiliki kambing itu serahkan kambing dia kepada orang yang memiliki kebun tadi yang dimakan dia punya kebunnya, dan orang yang punya kambing tadi pula menguruskan dia punya kebun tersebut. Artinya selagi tanaman yang dimakan oleh kambing tadi tidak dapat dibaiki, tak dapat tumbuh dengan baik, selagi itu yang punya kebun boleh mengambil hasil daripada kambing tadi, susu, bulu dan sebagainya. Ini merupakan salah satu contoh keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk ilmu ataupun dapat menyelesaikan sesuatu perkara yang melanda pada ketika itu? Sebab Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fafahamnaha Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada Nabi Sulaiman. Ini yang menariknya Ustaz, bahwasanya Nabi Sulaiman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu kenabian. Kemudian Nabi Sulaiman juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kehebatan sehingga beliau dapat ataupun baginda dapat menundukkan angin. Itu pada ayat yang berikutnya, pada muka surat berikutnya akan diceritakan tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menundukkan angin, wasakharna riha. Artinya Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekuatan, diberikan hikmah sehingga baginda dapat menundukkan angin tersebut, sehingga baginda dapat menjelajah dunia ke mana sahaja baginda inginkan. Itu salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Yang menariknya pada kisah ini Ustaz, kenapa Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehebatan seperti itu? Sebab baginda adalah seorang anak yang taat kepada ayahnya, iaitu Nabi Daud alaihissalam. Setiap perkara yang diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menunaikan ianya dengan perkara yang baik, dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ganjaran min haitsu la yahtasib, sesuatu perkara yang tidak pernah kita duga. Betul. Jadi mungkin Ustaz boleh bacakan satu ayat lagi, iaitu perkataan iaitu fafahamnaha Sulaiman. Okey, ayat berkenaan dengan fafahamnaha Sulaiman. Okey, jom kita baca pada ayat yang ke-79 bagaimana kehebatan para nabi alaihimussalam walaupun diberikan kehebatan, mukjizat dan sebagainya, mereka tidak lupa untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah lupa kepada Allah, mereka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dengan izin Allah. Baik, kita baca ayat 79. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ
ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين صدق الله. Maka kami berikan pengertian kepada Nabi Sulaiman tentang hukuman yang lebih tepat, dan kepada keduanya kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung ganang dan burung-burung semua bertasbih bersama Nabi Daud, dan kamilah yang melakukannya. Ini merupakan salah satu nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dua orang beranak ni. Masya-Allah Ustaz. Ini merupakan kisah yang dapat kita petik agar ianya menjadi kehidupan kita, agar diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, seorang ayah dan seorang anak, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang begitu hebat. Apakah kita tidak mungkin sebagai seorang ayah dan kita juga mempunyai anak, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bimbingan demi bimbingan, iaitu ilmu pengetahuan. Di sini ada, kalau kita perhatikan, Nabi Daud alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenabian, kemudian gunung gadang tunduk, kemudian burung-burung pun juga tunduk, dan baginda juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu kehebatan menciptakan baju besi, alat untuk berperang. Kalau kita perhatikan betapa gunung begitu hebat tetapi tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga gunung-gunung itu apabila mendengar Ustaz Nabi Daud alaihissalam baca Zabur, masya-Allah, gunung-gunung dan burung-burung tunduk bertasbih bersama baginda. Betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kalimat ataupun wahyu yang dibacakan oleh Nabi Daud alaihissalam sehingga burung dan gunung-gunung pun tunduk bertasbih bersama dengan baginda. Betapa hebatnya. Itulah kitab suci kitab suci Zabur yang dibacakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kalau agak-agak kita Ustaz, kalau kita baca Al-Quran, ada tak gunung tunduk ke, burung tunduk ke Ustaz? Masya-Allah, inilah satu kelebihan yang sangat besar Ustaz. Kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW bila baca Quran, ditundukkan hati-hati para sahabat semua, ya, tunduk. Ada yang masuk Islam, dilembutkan hati dengan bacaan Rasulullah yang disifatkan para sahabat. Aku tak pernah dengar suara yang sangat indah bila baca Quran. Masya-Allah. Bahkan Aisyah sendiri kata, kamu jangan tanyalah tentang panjang dan indahnya bacaan Rasulullah. Tak tahulah macam mana Ustaz. Ya. Betapa ruginya kita ada mukjizat yang Allah berikan kepada kita, kita tak nak baca. Betapa ruginya kita, peluang kita tak tahu kita hari ini ke besok ke kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada kesempatan kali ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama-samalah kita sentiasa merenungkan, menghayati isi kandungan Al-Quran, baca, faham dan amal. Menariknya pada ayat 80 Ustaz, fahal antum syakirun. Ini adalah salah satu gambaran yang Allah beri, gambaran kepada kita, fahal antum syakirun, apakah kamu termasuk orang yang bersyukur. Saya suka kalau Ustaz bacakan ayat 80 Ustaz. Baik, ayat yang ke-80. Fahal antum syakirun. Satu persoalan di ujung Ustaz. Ya. Baik, kita baca. Auzubillahi minasyaitanir وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Sadaqallahu. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untuk kamu, agar digunakan untuk melindungi kamu dalam peperangan. Adakah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala?
setiap ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu untuk membaca al-Quran, ketika kita mampu untuk berjalan, ketika kita mampu untuk mentadabburi sedikit sebanyak tentang ayat al-Quran, apakah kita tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kecanggihan kemodenan zaman ini adalah merupakan salah satu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasalah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Asy-Syangkiti menyebutkan bagaimana cara seorang hamba itu bersyukur kepada Allah, artinya setiap hamba yang bersyukur kepada Allah dan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat itulah yang menjadikan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula Allah mensyukuri hamba-Nya, iaitu Allah setiap amal ibadah yang diberikan oleh hamba-Nya, walaupun sedikit nikmat tersebut ataupun amal ibadah sedikit tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran demi ganjaran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya setiap apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Menariknya pada ayat ini, fahal antum syakirun, Allah ditujukan kepada kita, Ustaz, apakah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita saat ini sudah masjid sudah dibuka, apa kita tidak menjadi afalam akun abdan syakura? Apa kita tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pada ayat 81 ditutup dengan wali Sulaiman ar-rih. Ini adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, sehingga baginda dapat menjelajahi dunia ke mana saja baginda pergi, sebab angin tunduk di bawah kekuasaan baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit daripada tadabbur pada muka surat 328 yang sebentar tadi, dan ayat-ayat suci yang telah dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa, insan menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesi kita pada hari ini, kita ingin melihat resolusi daripada muka surat 328 yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Baik, kita lihat resolusi kita yang pertama sekali, hidupkan tanda hidayah dengan berbuat baik, salat dan zakat, sebagaimana ayat 73. Dan yang kedua, tuntutlah ilmu dan hikmah berpandukan sumber yang benar agar jauh daripada perkara-perkara yang keji. Dan yang ketiga, belajar ilmu pengurusan dalam melaksanakan dakwah. Baik, itulah antara resolusi kita pada kali ini, dan kita tutup sikit dengan doa kita, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, itulah doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan doa kita, dan kita juga mengajak pada semua untuk terus menyumbang, sama-sama menyumbang dalam tabung gerakan ummah yang mudah-mudahan ayat yang kita baca sebentar tadi tentang zakat Ustaz Safri, ada antara maksudnya bersih, suci dan bertambah. Kenapa bertambah tu Ustaz Safri? Sebab kalau kita perhatikan kan, zakat itu kalau kita keluarkan kan, tetapi secara akalnya memang berkurang, tetapi ya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan rezeki. Itu nama zakat tadi. Masya-Allah. Ya. Masya-Allah, itulah satu kesimpulan yang sangat memberi kesan kepada jiwa kita. Insya-Allah kita bersyukur, Allah Taala tambahkan nikmat kita. Baiklah, alhamdulillah, kita bertemu pada siri yang akan datang dalam My Quran Time, baca faham amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.